Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلوبنا على الإيمان نرجو عفوك والغفران واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. أما بعد. Alhamdulillah, bahagia Tuan Imam, dari jatuh kuasa, tuan-tuan dan perempuan hadirin, ahli jamaah, moga Allah terima segala amal ibadah kita dan himpunkan kita di dalam syurganya insya-Allah. Allahumma amin. Muslimin yang dirahmati Allah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu disebut pada 20 atau 23 Ramadan. Keesokan harinya setelah dibuka kota Mekah, Nabi SAW dan para sahabat mula menterbalikkan berhala-berhala yang ada di dalam kota Mekah, di sekeliling Kaabah, di dalam Kaabah dan di lorong-lorong kota Mekah. Apabila Nabi SAW menolak satu berhala, kata Nabi, syahatil wujuh, hinalah wajah-wajah, yakni orang-orang yang menyembah berhala. Yang berhala itu apabila jatuh, pecah, apa pun dia tak boleh buat, maka amat hina orang yang menyembah berhala. Setelah selesai, semua berhala dihancurkan dan batu-batu atau kesan berhala itu diangkat, dibuang di luar kota Mekah. Kata Nabi SAW, inna syaitana qad ya'isa an tu'badal asnamu fi ardil Arab. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk mengembalikan penyembahan berhala di tanah Arab atau khususnya di Mekah. Maknanya lepas pada ni, Mekah atau secara umumnya negara Arab tidak akan ada lagi berhala yang dipacak dan disembah. Begitulah halnya hingga hari ini. Kelihatan negara-negara Islam atau negara-negara Arab, hampir majoriti penduduknya adalah beragama Islam, dan hampir kita tak jumpa kuil, kecuali beberapa negara seperti Lebanon, seperti Syria ada gereja bagi orang-orang Yahudi dan juga orang Kristian. Walakinnahu, tapi kata Nabi, syaitan itu akan redha jika kamu melakukan al-muhaqqirat, dosa-dosa kecil, wahiyal mubiqatu yaumal qiyamah, dan itulah yang membinasakan pada hari kiamat kelak. Muslimin yang dirahmati Allah, menghapuskan syirik adalah perkara yang cukup besar. Namun jangan lupa bahawa
dalam seseorang atau seorang muslim itu tidak menyembah berhala, dia mungkin boleh terlibat dengan pelbagai dosa-dosa yang lain. Yang lebih membimbangkan, dia hanya letak satu garis panduan bahawa aku Islam, seolah-olah dengan dia makan rasuah dia tak terkeluar daripada Islam, dia dedah aurat dia tak terkeluar daripada Islam, dia menyakiti sesama muslim tak terkeluar daripada Islam, maka dia masih tenang dengan segala kemaksiatan dia. Sedangkan banyak yang akan binasa bukan semata-mata kerana syirik, kerana menyembah berhala, tetapi kerana meremehkan perkara-perkara yang lebih kecil daripada syirik itu. Muslimin yang dirahmati Allah, betapa dalam syariah sangat banyak perkara-perkara besar yang diberi perhatian oleh Islam, dan kita pun sebagai muslim, sebagai mukmin, kita pun ambil berat. Namun dalam mengambil berat perkara-perkara yang besar, jangan terlupa untuk kita mengambil berat juga terhadap perkara-perkara yang kecil. Contoh, kita main Ramadan. Hak besar Ramadan ni puasa lah, tapi kelihatan ayam lagi besar. Hak remeh tu. Dan dia kata, Syekh Muhammad Al-Ghazali kata, la tada' at-tawafiha taghlibuka ala amrik. Jangan biar urusan-urusan remeh menewaskan kamu, mengalahkan kamu. Tiap-tiap tahun nak masuk Ramadan, cerita ayam. Tak tahu sejak saya sedar bahawa saya ni orang lagu tu dari dulu. Cerita ayam. Ayam. Belum puasa ayam. Subhanallah, kita tak cerita dari segi kerajaan, dari segi surat khabar, dari segi umumnya isu besar. Bukanlah kehadiran solat jamaah, bukanlah sungguh-sungguh beribadah, tapi ayam. Tengok dia beratuk punya nak makan nasi Arab, hak ibu mengandung sampai nak terberanak, hak anak sampai tua duk tunggu nasi. Panas ke hujan ke duk beratuk tu, nasi je. Tapi itulah kita, hal yang remeh, yang kecil diperbesarkan, bahkan diberi keutamaan. Lihat, dalam kita menjaga urusan agama yang besar, kita besarkan sungguh-sungguh. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan, berikan kepada kita peluang untuk kita buat, janganlah melampau. Baik itu kata Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hampa makanlah, minumlah, tapi jangan melampau pada kadarnya, karena makan minum kekal sebagai perkara yang remeh dan kecil. Apatah lagi apabila kita kononnya menjaga perkara yang besar, tapi bila mai hal-hal haram, maksiat, kita anggap dia sebagai perkara yang datang dan pergi, seperti tidak ada kesan. Contoh, kita nak mai penyanyi daripada Kanada, Amerika, bulan 10 ni. Kira-kira ni hampa buat ibadah dulu, tak apa. Hampa puasa bagi elok, hampa tarawih rapat sah bagi cantik. Nanti kami buat mai Justin Bieber. Kita pun tak faham mana pi orang-orang yang mempertahankan fatwa, orang-orang yang boleh menggezetkan fatwa, bahkan ketua-ketua agama yang larang jangan kacau fatwa kami. Mana penjagaan agama hampa kalau dengan jelas penyanyi yang sangat masyhur dengan panggil loklak kaki betina dia, penuh satu badan dengan tatu, datang untuk menghiburkan rakyat Malaysia dengan tiket 1000 lebih harga dia.
Ya Rabb, jangan anggap remeh. Alah, dia main menyanyi semalam, ya betul dia balik. Betul. Hak dia nak tinggal kesan tu, yang murka Allah nak main tu. Muslimin yang dirahmati Allah, itu kata Nabi, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innahunna idza ijtama'na 'ala rajulin fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Hindarilah dari meremehkan dosa-dosa kecil, kerana apabila dia mula berhimpun atas seseorang, dia akan membinasakan orang tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah, pernah kita sebut dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Syeikh Muhammad Al-Ghazali, kata di satu kampung ada sepohon pokok yang telah berusia 400 tahun. Lama pokok ni hidup. Maknanya turun-temurun orang kampung lama duk cerita ni, pokok ni lama dah. Berapa kali ribut dah kampung ni, berapa kali terbang bumbung rumah kampung ni, berapa kali banjir duk main hanyut habis, tapi pokok ni kekal teguh. Tak pernah nak herat sikit benda, condong sikit benda. Hingga ada yang sampai hampir mentuhankan pokok itu kerana terlalu hebat, besar, pemeluk ni tak sampai. Tapi suatu hari tanpa ribut, tanpa banjir, tanpa angin, pokok tu jatuh. Heran satu kampung, rupanya akarnya dimakan anak-anak dari dalam. Kecil je anak-anak, tapi bila dia buat kerja, pelan-pelan dia makan. Berapa tiang rumah kita, peringat rumah Tok Wan kami, luar nampak kemas lagi tiang tu. Apa dia duk makan dalam, pipi sentuh ya, berum kaput dalam, tenggelam. Masya Allah. Hak ni yang kita takut kan? Ya, kita kena pulun yang luar ni. Hak besar-besar kena pulun, hak kecil jangan dia buat main. Benda yang jadi keraguan, kerisauan, tinggal buang. Kadang-kadang hak isu lagu tu kita nak pederah sangat. Benda yang jelas haram, benda yang jelas halal kena buat, kita tak usaha nak buat sungguh pun, tapi duk nak pertahan benda-benda yang timbul keraguan. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggal buanglah apa yang meragukan kamu, ambil yang tak ragu, senang. Cerita dia dalam bab fiqh ni, dalam bab fiqh, kalau kita ada dua kain pelikat dalam bilik kita, dua-dua kita dah pakai, tapi tak tahu hak mana satu aku pakai tidur malam tu, hak mana satu pakai mayang sunat, mayang jemaah. Ya, kadang-kadang kita buka-buka tu lungguk dulu lah. Salah satu mungkin najis kerana kita pakai tidur masuk bilik ayam apa, salah satu tak najis. Nampak macam mana? Tinggal dua-dua, pergi ambil hak baru. Ada lagi tak kain pelikat? Ada. Hak raya tu lepas tak ada pakai sebab tak raya. Cap gajah terlentang, terduduk, terkangkang ada, ambil. Hak dua lain ni pi bilah, kemudian buh dalam him basuh. Payah apa? Duk nak ijtihad apa teruk-teruk. Duk nak fikir noh, tanya bini, tanya anak, tanya kau noh, hak mana atau abang pakai semalam. Tak sah. Dibasuh dua-dua. Lagu tu Islam aja. Ni duk nak pertahan lagu ni, nak pertahan lagu ni. Kadang-kadang ada sehingga unsur-unsur yang tak boleh diterima akal. Bukan tak boleh diterima syarak, akal tak boleh terima, tapi kita duk nak perkemah juga. Sedangkan tak tutup aurat jelas-jelas. Mana ketua agama suruh tutup aurat hamba, jangan kacau, ini arahan kami. Mana? Hak tak pakai tudung lembak-lembak, jelas ni tak ada keraguan lagi pada pengharaman dia, tak ada keraguan lagi pada kemurkaan Allah,
tapi kita tak bertegas. Muslimin yang dirahmati Allah, benda besar yang kita kena jaga, tapi menewaskan kita perkara-perkara remeh. Bulan puasa kita masih main bola, tangguh Ustaz. Raya apa main nak bola? Tak main. Pasal apa tak main? Oh raya kot. Raya dengan Ramadan mana besar lagi? Ramadan besar lagi. Dan kita nak gagah juga main bola Ramadan, Syawal kita berhenti tak? Pasal apa? Ada masa banyak nak berdunia dengan akhirat. Kenapa kita tak mau bagi sungguh-sungguh? Muslimin yang dirahmati Allah, Nabi SAW terakhirnya memberi gambaran bila Nabi balik daripada peperangan Hunain. Nabi singgah di satu tempat yang lapang. Lalu Nabi meminta setiap para sahabat yang ikut dalam peperangan Hunain itu untuk himpun apa yang boleh dibakar untuk mereka masak. Berhenti berehat, siapa jumpa kayu besar buat mai, ranting buat mai, rumput kering bawa mai, pakai buat mai seorang sikit. Sebab dia bukan kawasan berpokok, bukan kawasan hutan. Adalah 2-3 ranting secekak rumput kering. Mula-mula mai letak 1, 2, 3, 4, tapi kerana tentera tu ramai, akhirnya banyak. Lalu bila dinyalakan, kata Nabi SAW, hampa nampak tak? Fakadzalika tajtami'u adh-dhunubu 'ala ar-rajul. Macam nilah kalau dosa-dosa kecil berhimpun atas seseorang di kalangan kamu, dia akan jadi macam apa yang kamu himpun kayu-kayu kecil ini. Lalu apabila dinyalakan, dicampak ke dalamnya, apa pun akan masak atau hancur. Falyattaqillaha rajulun, maka hendaklah setiap orang di kalangan kamu bertakwa kepada Allah. Fala yuznibu saghiratan wala kabira, janganlah dia buat dosa kecil atau dosa besar. Fa innaha mahsatun alaihi, kerana kesemuanya itu akan dihitung dan dia tak boleh lari. Innal umura saghiruha mimma yahiju lahul azimu, sesungguhnya ada perkara-perkara yang kelihatan kecil, tetapi suatu hari dia akan menjadi benda besar yang begitu menakutkan. Kita main semayang, alhamdulillah. Jangan lupa anak kita, bawa main sekali. Mungkin kita rasa kita main semayang, kita nak sampai awal, nak duduk sah depan, nak buat jamaah ni hebat. Ya hebat. Anak kita jangan tinggal, ajak main, tambah anak lelaki. Kita tak tahu dia duduk rumah dia buat apa. Kalau dia keluar dengan kawan dia pergi mana, tu tanggungjawab kita. Jangan kita rasa tak apa, aku dah semayang dah, aku dah main jamaah dah, aku dah tarawih sampai habis dah. Ya, anak-anak kita, itulah saham paling besar kita untuk kita bertemu dengan Allah. Kita dengan tahajud, jangan lupa jiran. Kadang-kadang jiran terkecil hati sikit dengan kita. Jangan anggap biar pergi ke hang lah, sikit pun nak berasa. Dah, selesaikan. Walau mungkin satu sampah sampai ke rumah dia, ke anak-anak kita, minta maaf dekat dia. Jangan biarkan berlarutan. Mungkin kerana ketui sampah kecil itu, berapa lama dia duduk pendam dalam hati dia terhadap kita. Maka selesaikanlah hal-hal yang remeh untuk kita mendapat habuan yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.